Assalamualaikum Ustaz. Sebelumnya saya nak minta maaf kalau pertanyaan saya ni agak liberal lah sebab ni soalan daripada adik saya sendiri. Okay. Liberal apa? Liberal ekonomi, liberal pendidikan. Ni menjadi persoalan kepada adik Ana yang sekarang ni belum lagi Islam. Tapi sekarang belajar dekat KUIPS. Okay. So saya risaulah jawapan saya sebagai kakak ni tidak menjawab persoalan dia. So pertanyaan saya sangat basic. Apa tujuan Allah menciptakan dunia, manusia dan seisinya? So saya pernahlah menjawab persoalan dia tu based daripada Quran tertulis bahawa manusia diciptakan untuk beribadah. Lalu dia pun pernahlah tanya saya, lalu kenapa diciptakan untuk beribadah? Tapi yang jelas saya yakin Allah Ta'ala tak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia dan tak main-main. So cuma terkadang mungkin bukan adik saya seorang sejak kot yang berfikiran seperti ini. Bahkan orang lain pun ada juga yang bertanyakan soalan yang sama. So lalu kenapa Allah menciptakan manusia kalau pada akhirnya Allah tahu ia ditempatkan di neraka? So apakah diciptakan untuk disiksa? So Ana pun cuba explain ke adik untuk menyanggah mungkin untuk ujian bagi orang-orang beriman dan proof kalau janji Allah tu benar. And then tapi kenapa hidup di dunia ni kan sulit. Berhenti dari maksiat juga sulit. Istiqomah pun sulit. For example like macam solat untuk dia pada awal-awal ni kan. Untuk nak mendekat lagi dengan Islam. And then melawan hawa nafsu dan godaan setan tu sulit. Bahkan mendapat syurga Allah bukan perkara yang mudah bagi semua orang. And then sebenarnya ni mungkin keluhan putus asa, bukan pertanyaan. Tapi bukan adik-anak seorang je yang takut masuk neraka Ustaz. Bahkan kita semua pun takut juga. Tapi masuk syurga juga sulit. Jadi muncul pertanyaan dekat adik saya, kenapa aku diciptakan? And then mohon jawapan Ustaz. Terkadang saya sendiri pun berfikiran dan merasa sulit sekali untuk istiqomah as a muslimah. Apatah lagi yang baru berjina untuk mendekati Islam. So semoga Allah sentiasa menunjukkan kita semua ke jalan yang luas. Sorry. Terima kasih. Shaking. Okey, sebelum saya jawab soalan tu, saya nak pasal ada rakaman. Saya sikit nak sentuh pasal isu semasa. Di dalam school of Asy'ari dan Maturidi, dia tak boleh kata kenapa Allah ciptakan ini. Kenapa Allah ciptakan ini? Dia kata tak boleh. Itu telah question Tuhan. Dan dia kata Tuhan buat apa-apa tak ada sebab. Without Tuhan, perbuatan Allah tidak ada illah. Perbuatan Allah tidak ada alasan. Kerana dia Tuhan. Tapi kita tahu bahawasanya yang pertama kita tahu nobody can question God. God is God. Nobody can say, God, why you do this? Tak ada orang boleh tanya Tuhan. Tetapi kita tahu Tuhan telah menjanjikan satu hal. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Adakah kamu sangka kami menciptakan kamu sia-sia? Maka kehidupan tidak sia-sia. Oleh kerana kehidupan tak sia-sia, apa yang Allah cipta tidak sia-sia. Walaupun sebahagian orang gagal untuk memahami tujuannya. Saya sebut beberapa contoh yang disebut oleh beberapa penulis yang bagus. Ada hal dalam hidup kita, ia berlaku, kita rasa tak puas hati kerana kita tidak tahu sebab. Saya buat contoh normal dalam hidup. Satu budak kecil, 2 tahun, 3 tahun dibawa pada doktor dan doktor memberikan satu jarum suntikan pada dia. Apa-apalah nama suntikan kerana dia demam. Pada dia, doktor jahat. Betul tak? Jahat doktor. Tikam dia kata. Tapi apabila dia dah besar, dia tahu bahawasanya doktor tak jahat. Doktor buat itu untuk kebaikan dia. Dia anggap doktor jahat kerana dia tak tahu sebab. Dalam hidup ni ada 2 bahagian dalam kehidupan yang manusia kata hidup ini keras kan dia kata tadi. Manusia ada 2 bahagian dalam hidup. Ada bahagian dalam kehidupan manusia yang bukan pilihan manusia. Bukan pilihan, manusia tak bertanggungjawab. Contoh bukan pilihan. Satu orang lahir sebagai hujan. Tak apa. Ini last.
Satu orang lahir sebagai Melayu, Cina, India, handsome, tak handsome, rendah, tinggi, ini bukan pilihan kita. Dan kita tidak dipertanggungjawabkan tentang hal ini. Bahkan jika sekiranya kerana kita ni kurang cantik, ataupun orang kata memang tak lawa, ada pula orang duk kata kat kita tak lawa, dapatlah pahala pada kita bagi hal yang berlaku pada diri kita. Kita lahirlah mana orang miskin, orang lain lahir bagi anak orang kaya, dapat pahala di atas derita yang kita lalui, yang bukan pilihan kita. Bahagian bukan pilihan ni kita tak payah bimbang. Ini semua ada akaun besar untuk kita. Kita bawa kereta elok-elok, jaga disiplin, tak mau laju, ikut ruang, orang lain langgar kita. Ada pahala untuk kita, bukan pilihan kita. Kita dapat mak bapak yang bercerai, kita sedih. Bukan pilihan kita, ada pahala untuk kita. Allah tahu semua benda ni, dia masukkan ke dalam akaun pahala kita. Selagi kita tak komplain dia. Ada bahagian pilihan kita. Buat baik atau tak mau buat baik. Nak beriman atau tidak beriman. Hanya bahagian ini sahaja yang Tuhan akan persoalkan kita di akhirat kelak. Dia tak persoal kenapa awak Cina, dia tak tanya. Itu dia yang ciptakan. Kenapa awak Melayu, dia tak tanya. Kenapa awak ni selalu asyik sakit je, dia tak. Itu bukan pilihan. Tapi kalau awak isap rokok sampai sakit, kenalah. Pasal awak yang pilih. Ini orang lelaki tak ada tau. Okay. So kita dalam dunia ini, bahagian ini sahaja. Bahagian yang pilihan kita. Yang ni kita kena take care. Bahagian pilihan kita ini, hidup ni, saya nak sebut ni semua dengar, untuk saya juga. Hidup bukan novel. Novel ditulis oleh penulis. Kita pun baca sampai setengah orang baca novel, tebal-tebal, sedih-sedih, dia seorang-seorang sedih. Kenapalah nasib dia begitu teruk? Drama pun macam tu. Itu adalah tulisan manusia. Manusia itu cuba menjadi Tuhan dalam tulisan dia. Dia menentukan watak, perjalanan watak, episod-episod dan kejadian akhir. Itu penulis, bukan Tuhan. Faham tak? Tuhan maha adil dalam hidup ni. Saudari lihat saya, saudari hanya kenal saya pada saya berucap ni. Ini isteri saya. Tidur di sebelah saya. Tapi dia pun tak tahu apa sebenarnya perjalanan penuh saya. Seperti mana saya juga tidak tahu apa yang terkandung dalam dada dia. Allah mengetahui setiap hamba-Nya lebih daripada semua orang. Dan Allah itu apabila ia menentukan fulan begitu dan fulan begini, dia maha mengetahui. Mungkin pada mata kita tak adil lah, kesian kat dia. Dia dulu baik je, kenapa tiba-tiba akhirnya masuk neraka? Tak ada begitu. Allah tahu apa yang ada dalam dada dia. Allah tahu kenapa Abu Talib tidak beriman. Dan dia tahu kenapa Abu Sufyan kemudian beriman. Dia tahu siapa hamba-Nya yang degil. Siapa hamba-Nya yang ego. Dia menghukum iblis bukan kerana, walaupun dia menghukum iblis dan dia mengampunkan Adam kerana dia tahu hamba-Nya. Walaupun nampak kedua-duanya melakukan kesalahan. Tapi iblis itu angkuh dan takabur. Adam itu juga melakukan kesalahan. Jangan makan, merapati pokok itu, mendekati pokok itu. Dia lakukan. Tapi ia lakukan kemudian dia dengan humble kepada Tuhan. Bukan soal perbuatannya, tapi soal dirinya. Maka apabila kita judge kehidupan orang, kita rasa Tuhan tidak adil. Tapi Tuhan mengetahui bagi setiap hamba dan kejadian-kejadian yang hamba itu telah buat dan dia buat, dia sembunyikan pada orang. Tuhan mengetahui dan dia tidak menzalimi hamba-hambanya. Jangan heran orang yang mungkin kita nampak sejahat-jahat orang pada mata kita, ia bertaubat pada hujung kehidupan dan menjadi orang yang soleh dan diampunkan oleh Allah. Kerana kita tidak tahu bagi setiap hari apa rintihan perasaannya pada Tuhan, kepada Allah, dan apa yang dia lalui dalam kehidupannya yang kita tidak faham, Allah faham. Allah Al-Hakamul Adl, yang maha bijak dan lagi maha adil. Kita sering risau pada orang lain. Tuhan tahu keadaan setiap hamba-Nya.
Sebab tu jangan heran ada hadis yang Nabi cerita bagaimana bapa yang suruh bakar mayat dia. Allah ampunkan dia. Ma hamalaka ala ma sana'ta ya abdi. Siapa suruh kau bakar diri kau? Suruh anak-anak kau bakar diri kau. Khaufan min azabika ya Rabb. Takut kepada azabmu wahai Tuhan. Ghafartuk, aku ampunkan kau. Padahal salah besar tu. Ulama-ulama syurah hadis cuba nak faham hadis ni macam mana dia bakar. Dia rasa dia boleh lepas dengan Tuhan bakar. Artinya dia rasa Tuhan tak berkudrat ke? Boleh tangkap dia kalau dia bakar. Rupanya mereka kata kerana tidak sampai pada dia ajaran yang benar. Tidak ada sampai ajaran Rasul yang benar. Tetapi ada padanya satu hal. Takutkan Tuhan. Takutkan Allah yang tadi. Ada pada dia. Allah ampunkan dia. Yang salah ialah ajaran yang benar tak disampaikan kepada dia. 114 surah. Semua surah itu dia mulakan dengan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Christianity, scholars dalam Christianity, susah untuk reconcile, untuk menggabungkan antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Old Testament dan New Testament. Sebab Tuhan dalam perjanjian lama itu garang. Dan Tuhan dalam perjanjian baru itu macam apa? Love gitu. Pada Tuhan yang sama. Quran sentiasa konsisten. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apabila menceritakan syurga, ia menceritakan neraka. Apabila menceritakan neraka, ia menceritakan syurga. Bagi setiap sudut-sudut Quran itu, dipenuhi bahawa dia adalah pengasih dan penyayang. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh lagi kan 1000 tahun berdakwah. Cahat pengikut kaumnya. Tapi dia kata, aku kata pada mereka, minta ampun pada Tuhan. Pada Tuhan kamu. Dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Lagi kan itu. Yursilis sama'a alaikum midrara. Bukan saja ampun, dia beri rezeki pada kau. Kau minta ampun. Kau buat dosa begitu banyak, kau minta ampun, dia ampunkan kau. Dia beri rezeki pada kau. Dia damaikan kehidupan. 69 tahun kau lawan Tuhan, pada hari kau menyatakan Rabbi inni astaghfiruka ya Rabbi. Wahai Tuhan, aku memohon keampunan padamu. Ampunkan aku. Dia mengampuni semua kau itu. Bahkan dia kata, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang Tuhan ganti dosa-dosa mereka menjadi kebaikan. Bayangkan 20 tahun, 40 tahun kau derhaka Allah. Pada hari kau menyesal di atas derhaka itu. Dia bukan sahaja akan ampun. Dia tukar dosa itu menjadi pahala. Dan dia bawa engkau masuk ke dalam syurganya. Maksudnya sesiapa yang gagal masuk syurga, memang setelah semua, satu kebaikan ganda dengan 10 dan lebih. Satu kejahatan kekal dengan satu kejahatan. Itu pun boleh diberikan keampunan. Ditangguhkan sebelum ditulis. Supaya ada ruang untuk istighfar. Kita tetap masuk ke dalam neraka. Memang kita hamba yang degil. Memang kita hamba yang degil. Rahmatnya luas. Seseorang yang merenungi kehidupan. Is you contemplate your life. Jika kita merenungi kehidupan, kita akan tahu bahawasanya kehidupan sangat indah. Dan kita bertuah dilahirkan untuk kehidupan ini.